semua pucuk pimpinan dan ahli-ahli parti serta saudara dan saudari sekalian, selamat sejahtera dan selamat petang. Terlebih dahulu sekali lagi kita mengalu-alukan kehadiran semua saudara dan saudari untuk Konvensyen Pakatan Rakyat yang kali kelima pada hari ini. Majlis kita ataupun konvensyen kita pada hari ini diteruskan dengan ucapan daripada Setiausaha Agung ketiga-tiga parti dalam Pakatan Rakyat. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Setiausaha Organisasi Kebangsaan Parti Tindakan Demokratik DAP yang berhormat Tuan Anthony Loke Siu Fook untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis, saudara Rukuma. Yang berbahagia Datuk Mustafa Ali, Setiausaha Agung PAS. Yang berbahagia Datuk Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat. Seluruh pimpinan Pakatan Rakyat di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, rakan-rakan dari media. Salam sejahtera, salam reformasi, salam ubah dan selamat petang kepada semua. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 1998 apabila kali pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim dizalimi, dipecat daripada kerajaan oleh Tun Dr. Mahathir dan difitnah, dijatuhkan hukuman dan diletakkan dalam penjara. Peristiwa tersebut telah mencetuskan gelombang dan gerakan reformasi pada tahun 1998. Dan hikmah daripada perkara tersebut, daripada peristiwa tersebut, bagi saya pencapaian yang paling signifikan, kesan daripada peristiwa tersebut ialah ia menyatu padukan parti-parti pembangkang di Malaysia buat kali pertamanya. Dan yang paling signifikannya ialah oleh kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kezaliman yang berlaku terhadap beliau berjaya membawa PAS dan DAP duduk di bawah satu meja. Itu tidaklah boleh dinafikan. Kalau tanpa kerjasama antara DAP, PAS dan PKN pada ketika itu membentuk barisan alternatif, tidak mungkin pada hari ini kita ada sebuah Pakatan Rakyat. Walaupun BA pada permulaannya dalam pilihan raya umum 1999 tidak mencapai kejayaan yang kita ingini, tetapi barisan alternatif pada ketika itulah yang telah membentuk satu landasan dan membentuk satu struktur yang agak kukuh untuk kita membentuk Pakatan Rakyat pada tahun 2008. Tanpa persefahaman dan kerjasama pada tahun 1998, tidak mungkin selepas pilihan raya umum 2008, hanya dalam beberapa minggu sahaja selepas pilihan raya 8 Mac 2008, kita membentuk Pakatan Rakyat secara rasminya pada 1 hari bulan April 2008. Pakatan Rakyat telah berusia 6 tahun pada hari ini. Genap 6 tahun. 6 tahun lepas, rakyat Malaysia membentuk gelombang rakyat 8 Mac 2008. Pada hari semalam 7 Mac 2014, sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim dizalimi, difitnah dan dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Rayuan. Kalau Barisan Nasional ingat bahawa, fikir bahawa hukuman penjara ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dapat menawatkan riwayat Pakatan Rakyat, kita nak secara jelas memberitahu kepada Barisan Nasional, anda silap. Bukan sahaja Pakatan Rakyat tidak akan terkubur, tetapi Pakatan Rakyat akan lebih kuat dan kukuh selepas peristiwa semalam.
kerana perkiraan Barisan Nasional mudah. Dia ingat kalau Anwar dalam penjara, Pakatan Rakyat akan berkecai. Tanpa Dato' Seri Anwar, mereka ingat PAS dengan DAP akan bergaduh, akan tidak boleh bekerjasama, PKR tak boleh kontrol. Tetapi saya rasa mereka silap besar, kerana keutuhan dan kerjasama yang telah dijalin selama 6 tahun ini, Pakatan Rakyat hari ini, saya berani kata it is beyond Anwar Ibrahim. Bukannya saya tidak hormat kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim, tetapi ini bagi saya adalah sumbangan paling besar beliau. Beliau telah membentuk Pakatan Rakyat sebagai sebuah institusi politik di Malaysia. It is beyond personality. Kalau Barisan Nasional ingat dengan menjatuhkan hukuman ke atas Dato' Seri Anwar Ibrahim, maka gagallah langkah Kajang, maka boleh sabotaj langkah Kajang. Sekali lagi mereka silap, kerana Dato' Seri Anwar Ibrahim walaupun tak boleh bertanding dalam pilihan raya kecil Kajang, saya rasa ada lebih ramai lagi Anwar Ibrahim yang sedang menunggu untuk lawan di Kajang. Kita memberikan komitmen dan kita berjanji 11 hari bulan Mac, hari Selasa depan, tak kira apa berlaku, Pakatan Rakyat akan menamakan calon di Dun Kajang. DAP memberikan komitmen sepenuhnya kepada rakan kita dalam PKR, dan tadi Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat telah memberikan komitmen paling tinggi bahawa calon yang dipilih oleh kepimpinan PKR akan diberikan sokongan 100% untuk kita bersama-sama memenangi pilihan raya kecil di Kajang nanti. Tak kira siapa yang akan menjadi calon, kita anggaplah beliau adalah calon Pakatan Rakyat dan wajib untuk kita memenangkan calon Pakatan Rakyat di PRK Kajang. Dan semalam saya ada juga memberikan sokongan, hadir di ceramah di bidang gerakan utama PKR di Kajang. Saya menyeru rakyat Kajang supaya menjadikan pilihan raya Kajang sebagai mahkamah rakyat untuk menjatuhkan hukuman ke atas Barisan Nasional. Kalau mahkamah rayuan tidak boleh memberikan keadilan kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim, biarlah mahkamah rakyat Kajang untuk menjatuhkan hukuman ke atas Barisan Nasional dan mengembalikan keadilan kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita percaya bahawa Pakatan Rakyat pada hari ini telah sampai ke satu tahap yang kita boleh banggakan. Kalau kita melihat pencapaian Pakatan Rakyat dalam tempoh 6 tahun ini, Najib suka cakap KPI, tetapi KPI dia semua tak boleh pakai dia. Sebelum pilihan raya, Najib kata dia berkeyakinan nak mengembalikan majoriti 2/3 Barisan Nasional. Bukan sahaja beliau gagal, tetapi undi popular pun sudah kalah. Tetapi walaupun kita tidak mewawarkan KPI kita, tetapi KPI kita bertambah, meningkat daripada 82 kerusi parlimen pada tahun 2008. Kita telah meningkat mendapat 89 kerusi di parlimen, di Dewan Rakyat. Walaupun sebenarnya jumlah kerusi itu sebenarnya lebih tinggi sekiranya kita ada persempadan yang lebih adil untuk kita. Dari segi undi popular, daripada 47% undi popular pada tahun 2008, ketiga-tiga parti dalam Pakatan Rakyat telah meningkatkan undi popular sehingga 52% pada tahun 2013. Ini merupakan endorsement daripada rakyat Malaysia bahawa mereka mahukan Pakatan Rakyat sebagai kerajaan persekutuan di Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun 6 tahun ini pelbagai cabaran, pelbagai rintangan, pelbagai usaha oleh Barisan Nasional, khususnya UMNO, nak memecahkan Pakatan Rakyat, nak melaga-lagakan PAS dengan DAP khususnya, mereka tak berjaya. Apa yang mereka
dah cuba. Apa sahaja taktik kotor mereka telah cuba. Daripada politik fitnah sehingga politik lucah, mereka pun sudah pakai. Tetapi tak ada satu cara pun mereka berjaya untuk memecahkan ketiga-tiga parti dalam Pakatan Rakyat. Kerana Pakatan Rakyat mempunyai asas perjuangan yang amat jelas. Kita mengangkat, kita mempertahankan prinsip-prinsip perlembagaan persekutuan. Yang paling utama yang kita memegang prinsip tersebut ialah bahawa kita terus memelihara dan memmartabatkan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dan menjamin kebebasan mengamalkan agama-agama lain. Ini prinsip yang paling utama, yang DAP committed, yang PAS committed, yang PKR committed. Kerana saban hari dalam 6 tahun ini, setiap hari dalam utusan Malaysia TV3, satu sahaja fitnah mereka terhadap DAP, iaitu DAP anti-Islam. Sehinggalah sekarang ada orang kata, ada daripada puak UMNO ni cakap nak fitnah, kononnya dekat Pulau Pinang khutbah Jumaat pun nak diharamkan. Itu satu fitnah besar. Bukan sahaja khutbah Jumaat tidak diharamkan, mara peruntukan untuk Jabatan Agama Islam di Pulau Pinang adalah yang tertinggi dalam sejarah di Pulau Pinang. Mereka tak ada modal lain selain fitnah. Mereka tak ada modal lain. Mereka cuba melagakan PAS dengan DAP, mereka gagal. Mereka cuba lagakan PAS dengan PKR, mereka gagal. Betul kita ada perbezaan kita. Tidak ada satu gabungan politik yang tidak ada perselisihan faham ataupun perbezaan pendapat. Memang di antara kita, di antara PAS, DAP dan PKR, kadang-kadang ada perbezaan pendapat, kadang-kadang ada pertelingkahan di peringkat-peringkat, terutamanya di peringkat negeri ataupun di peringkat kawasan parlimen. Ada semasa kita berunding kerusi. Memang kita tak nafikan, bukannya satu proses yang mudah. Memang ada perbezaan pendapat di beberapa tempat. Tetapi prinsip yang telah kita ambil dalam Pakatan Rakyat, terutamanya kepimpinan Pakatan Rakyat, ialah kita menggunakan pendekatan permuafakatan dalam segala masalah kita. Kita menggunakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah kita. Dan muafakat yang telah kita bina, yang kita telah tetapkan, kita rasa kita dapat menyelesaikan segala masalah. Masalah akan timbul dari masa ke semasa. Ada konflik di antara kita. Itu perkara yang sudah menjadi kebiasaan dalam mana-mana organisasi politik. Tetapi pentingnya ialah seluruh kepimpinan Pakatan Rakyat tahu bahawa misi kita ialah untuk menyelamatkan Malaysia dan mengubah perbezaan faham ataupun perbezaan pendapat. Memang di antara kita ini ada macam Ultraman datang, ada sound systemnya problem. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita yakin bahawa pemuafakatan ini akan membawa kejayaan kepada kita. Walaupun kita belum berjaya membentuk kerajaan pusat pada PRU ke-13, walaupun kita belum sampai di Putrajaya, itu sebabnya kita mesti sampai di Kajang dan menjayakan langkah Kajang pada 23 Mac nanti. Kalau tak sampai Kajang, tak boleh sampai Putrajaya. Sebab itulah kita perlu memberikan kerjasama, memberikan sokongan yang paling padu kepada calon Pakatan Rakyat dalam pilihan raya Kajang nanti. Jadi pendeknya saya nak huraikan ialah bahawa kerjasama di peringkat kepimpinan tertinggi Pakatan Rakyat sudah cukup kukuh. Pemuafakatan yang cukup baik. Kerana dalam majlis kepimpinan Pakatan Rakyat, saya antara orang muda yang boleh dikatakan bernasib baik. Kerana daripada hari pertama Pakatan Rakyat ditubuhkan, saya berada dalam proses perkembangan ini. Saya bersama-sama berkhidmat dalam sekretariat dan majlis pimpinan Pakatan Rakyat. Setiap kali mesyuarat, hampir setiap kali mesyuarat saya hadir dan saya nampak kematangan politik yang telah ditunjukkan oleh kepimpinan tertinggi kita di kalangan tiga-tiga parti. Apa sahaja masalah, kita bawa ke meja rundingan, boleh diselesaikan,
boleh kita atasi. Dan 6 tahun ini kita telah menunjukkan komitmen ketiga-tiga parti, sama ada pemimpin tertinggi daripada PAS, daripada Tok Guru Hadi Awang, daripada saudara Lim Kee Siang, daripada saudara Anwar Ibrahim, telah menunjukkan kematangan yang luar biasa dan menunjukkan bahawa komitmen ketiga-tiga parti untuk menjayakan misi Pakatan Rakyat untuk menubuhkan kerajaan persekutuan di Putrajaya, untuk menghancurkan UMNO dan Barisan Nasional. Ini misi kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adalah penting selepas kesepakatan yang telah ditunjukkan di kepimpinan pusat, kita perlu memperkukuhkan lagi kepimpinan di peringkat negeri dan di peringkat kawasan parlimen dan seterusnya di peringkat akar umbi. Saya tidak mahu menipu diri sendiri, kerana kita tahu bahawa kerjasama Pakatan Rakyat di peringkat negeri masih belum cukup kukuh. Walaupun kita telah membentuk kerajaan negeri di beberapa negeri, tetapi umumnya kita tahu bahawa kepimpinan ataupun kerjasama ketiga-tiga parti di peringkat negeri dan di peringkat kawasan parlimen masih boleh dipertingkatkan. Walaupun ada negeri yang lebih telah menunjukkan kemajuan, menunjukkan peningkatan, dan ada di kawasan-kawasan parlimen ataupun kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri di mana kerjasama di peringkat akar umbi yang cukup baik, tetapi itu belum cukup menyeluruh. Kita minta supaya rakan-rakan di semua peringkat, terutamanya di peringkat pimpinan negeri, supaya menggerakkan lagi kerjasama ini di semua kawasan parlimen dan kawasan Dewan Undangan Negeri. Kerana Pakatan Rakyat telah menunjukkan bahawa kalau kita betul-betul bekerjasama, kita betul-betul menunjukkan komitmen, tidak mustahil UMNO dan Barisan Nasional boleh ditumbangkan. Kalau 10 tahun lepas orang ingat negeri Johor ini kubu kuat UMNO dan MCA, tetapi pada hari ini kubu Barisan Nasional Johor telah ditembusi oleh Pakatan Rakyat. Kerusi UMNO telah kalah. Malah Batu Pahat, kerusi yang dulu dikatakan kerusi yang tak boleh kalah untuk UMNO, telah dimenangi oleh calon Pakatan Rakyat melalui Datuk Idris Yusi, ahli parlimen Batu Pahat. Dulu MCA ingat mereka tak boleh kalah di negeri Johor, tetapi sekarang MCA boleh tutup kedai di negeri Johor, tinggal sepatang dua kara saja, tak ada lagi. Jadi tidak mustahil kalau kita menunjukkan kerjasama, menunjukkan komitmen kita. Tidak mustahil mana-mana tempat, termasuk di Sabah dan Sarawak, kita boleh tembusi satu persatu kubu-kubu ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak akhiri ucapan saya bahawa kita perlu teruskan muafakat ini, perlu teruskan usaha kita ini bersama, kerana kejayaan akan berpihak kepada kita, dan rasakanlah ini sebagai satu misi perjuangan yang perlu kita selesaikan untuk rakyat Malaysia. Dan akhirnya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyentuh sedikit satu peristiwa yang baru berlaku beberapa jam yang lepas. Saya rasa saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang ada mengikuti laporan dalam internet melalui Twitter ataupun Facebook sudah tentu tahu bahawa satu peristiwa yang amat menjadikan telah berlaku malam semalam, lebih kurang pukul 2.40 malam tadi. Sebuah pesawat MAS daripada Kuala Lumpur ke Beijing telah hilang daripada radar udara, dan sehingga sekarang belum ada lagi berita rasmi apa yang telah berlaku ke atas pesawat ini. Kita harap, kita meminta semua tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari mendoakan supaya pesawat ini dan penumpang-penumpangnya, anak-anak krunya selamat. Walaupun sekarang ini belum kita mendapat sebarang berita rasmi lagi, kita mengharapkan mereka selamat daripada bencana. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada majlis dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada Setiausaha Organisasi Kebangsaan Parti Tindakan Demokratik DAP Yang Berhormat Tuan Anthony Loke Sifuk atas ucapan beliau.